بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat terkenal. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia ni orang terkenal. Dia orang Arab, tapi dipanggil dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Rumi makna dia bukan Arab. Dia dipanggil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kerana masa kecil lagi dia dicolek oleh orang bukan Arab, sehingga sampai satu peringkat dia jadi orang yang tak reti cakap Arab. Dia orang Arab, kerana dicolek oleh orang bukan Arab, sampai ke satu peringkat dia tak reti cakap Arab. Maka dengan kerana tu dia dipanggil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang kemudiannya dia balik kepada keluarga dia, keluarga Arab, dia kembali boleh cakap Arab. Dia orang kanan Nabi. Orang kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pesan ke Nabi berkali-kali. Dia kata, ya Rasulullah, kalau sekiranya Allah perintah kamu suruh hijrah daripada Mekah ke Madinah, jangan lupa habang kat aku. Kerana aku teringin sekali nak ikut kamu di dalam hijrah itu. Aku sanggup mati kerana jaga kamu. Tapi malamnya Nabi SAW semasa hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak habaq ke dia. Bila dah cerah dah, siang dah cerah dah, baru dia tahu kata Nabi dah hijrah. Dia hambat Nabi SAW. Dan dia ditangkap oleh kafir Quraisy. Dan bila dia ditangkap, dia kata dekat kafir Quraisy, dia kata, hampa nak apa? Kalau yang hampa nak harta, dia kata, semua harta aku yang aku tinggal di Mekah, aku bagi kat hampa. Tolong lepas aku. Tolong lepas aku nak ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi yang aku kasihi. Ini cerita Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meriwayatkan hadis ini. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ajaban li amril mu'min. Nabi kata, aku cukup kagum, aku cukup takjub dengan orang yang beriman. Oh, Nabi kata begitu. Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Aku rasa cukup heran, cukup kagum, cukup hebat orang-orang Islam ni. Orang-orang yang beriman ni, mereka ni cukup hebat. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kerana orang yang beriman ini, dalam apa keadaan sekalipun, bagi mereka baik belaka. Nama kata orang yang beriman ni,
Dia lagu mana pun baik bagi dia. Kalau dia susah pun, susah tu baik bagi dia. Kalau dia senang pun, senang tu baik bagi dia. Orang yang beriman ni, dia tak kisah. Dia senang ke, dia susah ke, dia dengan Tuhan cantik. Nabi kata, aku kagum dengan orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini, dia duduk dalam apa keadaan pun, dia tak jadi resah gelisah. Nabi kata, walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dia kata, keadaan ni kamu tak boleh dapat pada lain daripada orang yang beriman. Lain pada orang yang beriman, kamu tak boleh jumpa keadaan ni. Orang yang tak beriman, bila dia ditimpa susah, dia keluh kesah. Orang yang tak beriman, apabila dia ditimpa susah, dia jadi satu orang manusia yang keluh kesah. Serba tak kena. Tapi orang yang beriman, kena susah pun hati reda. Apatah lagi Tuhan bagi dekat dia kesenangan. Nabi kata orang yang beriman ni, dia apa keadaan pun, keadaan susah ke, keadaan senang ke, dia tetap tenang. Kamu tak boleh dapat keadaan ni pada lain daripada orang yang beriman. Nabi kata, in asabathu sarra syakara. Kalau sekiranya Allah bagi dekat dia kelapangan hidup, dia syukur pada Tuhan. Tuhan bagi dia senang, Tuhan bagi dia hidup selesa, dia syukur pada Tuhan. Nabi kata, fakana khairan lah. Sesungguhnya itu keadaan yang baik bagi dia. Dia senang tu satu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu darra sabara. Tapi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia ni ditimpa bencana, ditimpa mudarat, maka dia sabar. Nabi kata, fakana khairan lah. Maka itu baik bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham. Maksud hadis ni ialah Nabi kata, jadikanlah diri kita ni orang yang beriman. Itu nombor satu. Orang yang beriman ialah orang yang apabila ditimpa susah sabar. Orang yang beriman ialah orang yang apabila dianugerahkan kesenangan syukur pada Tuhan. Orang yang beriman ialah orang yang dia duduk dalam apa keadaan sekalipun, dia tak marah Tuhan. Itu maksud dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Kata dia, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Summa sa'alu فأعطاهم ثم نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر أو كما قال. hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW adalah satu orang manusia yang sentiasalah orang pergi minta tolong ke dia. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, dia cerita tentang Nabi. Dia sahabat baik Nabi, maka dia cerita tentang Nabi Muhammad. Dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ni adalah satu orang manusia yang apabila orang susah, orang cari dia. Ni Nabi Muhammad. Susah tak ada duit pun cari dia, susah hati pun cari dia, bila susah cari dia. Ni Nabi Muhammad. Dan pada satu hari, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sekumpulan sahabat daripada kumpulan Ansar. Ansar maksud dia orang Madinah. Sekumpulan sahabat Ansar, sekumpulan sahabat Madinah ni pergi jumpa Nabi SAW, minta Nabi tolong mereka dari segi keuangan. Fa'a'tahum, Nabi bagi. Ni yang kata Nabi ni. Orang tak ada duit jumpa bagi. Summa sa'aluh. Abu Sa'id Al-Khudri kata, dah Nabi bagi, balik 2-3 hari, mai pula, minta lagi. Fa'a'tahum, Nabi bagi lagi.
Mai sekali aku bagi, mai 2 kali aku bagi, mai berapa kali pun lagi aku ada duit aku bagi. Ni yang kata Nabi ni. Kita kat sekali boleh lah. Dekat sekali mai dah buat cerita sedih apa lagu tu lagu ni kan. Lagi RM50 ya. Lagi jangan duk mai dah kita kata. Kan? Mujahlah kalau bagi. Ada tak bagi langsung? Mai dia kata saya ni hak jenis lagu ni punya cerita ni saya duk jumpa ramai dah. Dia tak bagi langsung. Sungguh pun. Pasal ada kaki hak buat cerita lagu ni saja pergi duk minta duit ke orang pun ada ramai. Nabi SAW dia jenis betul benda. Dia jenis orang lurus. Dia tak nak baca orang nak tipu dia. Kalau orang tu nak tipu, habuan hang lah. Cerita dia jumpa aku, ada duit aku bagi. Ni Nabi SAW. Oh, tak terikut kita ni. Tapi ni Nabi. Yang Allah Subhanahu wa taala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi ini uswah hasanah, contoh yang cukup baik. Ni dia. Sahabat Ansar pergi jumpa dia, duk cerita kata tak ada duit. Fa'atahum, Nabi bagi duit, ambil. 2-3 hari mai pula cerita tak ada duit pula, orang yang sama juga. Fa'atahum, Nabi bagi lagi, ambil pergi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta nafida ma 'indah, sehingga habis. Tak ada duit dah Nabi ni, tak ada duit. Nafida ma 'indah, tak ada sekupang pun tak tinggal dah ke Nabi ni, tak ada duit dah. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadi. Maka bila mai lagi puak ni nak minta, Nabi SAW kata dekat depa ni semua. Nabi kata ma yakun 'indi min khair. Nabi kata tak ada apa dah kat aku lah ni. Nabi habaq betul-betul ma yakun 'indi min khair. Di sisi aku sudah tidak ada benda baik lagi. Maksud tak ada benda baik ialah tak ada duit lah. Nabi kata aku tak ada duit dah hari ni. Falan addakhirahu ankum. Kalau aku ada duit, aku tak akan sembunyi duit aku daripada kamu semua. Nabi kata. Hari ni hampa mai minta, aku tak apa yang nak bagi dah. Berapa kali dah hampa minta aku bagi. Tapi hari ni aku tak ada sekupang pun dah dekat aku. Kalau ada, aku tak akan sembunyi duitku. Duit yang ada kat aku ni daripada hampa. Aku tentu bagi punya. Tapi hari ni aku pun dah tak ada duit. Nabi kata. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Nabi kata aku nak pesan dekat hampa satu benda. Kalau sekiranya hampa boleh jaga maruh, tidak minta duit pada orang, Allah akan pelihara maruh hampa. Nabi nasihat. Bagi-bagi juga, nasihat-nasihat juga. Lagi ada duit, Nabi tak kata apa, Nabi bagi. Ada duit, Nabi bagi. Ada duit, Nabi bagi. Sampai satu peringkat, duit Nabi pun habis dah. Mai duk minta lagi, Nabi habaq. Nabi kata, wa may yasta'fif. Barang siapa yang jaga maruh, tak minta duit pada orang, yu'ifahullah, Allah akan pelihara maruah dia. Nabi kata wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang rasa cukup, dia ada RM10 sehari pun cukup bagi dia. Dia ada RM5 sehari pun dia rasa cukup bagi dia. Barang siapa yang ada rasa cukup dalam diri dia, cukuplah aku tak payah minta kat orang dah. Banyak ni ada, banyak ni aku belanja. Ada banyak, aku belanja lebih sikit. Ada sikit, aku pekin belanja. Barang siapa yang ada rasa cukup dalam diri dia, yughnihillah. Nabi kata Allah akan bagi rasa kaya dalam diri dia. Dia akan jadi satu orang manusia yang tidak rasa nak minta pada orang dah. Ada banyak mana pun dia anggap cukup apa yang Allah bagi ke dia. Nabi kata wa man yatasabbar. Dan barang siapa yang bersabar. Nabi kata barang siapa yang ditimpa kesusahan, sabar. Barang siapa yang Allah bagi kemewahan, kesenangan yang melimpah ruah pun sabar. Yusabbirullah. Allah akan anugerah lebih kesabaran pada dia. Barang siapa yang kena susah, dia sabar. Dia latih diri dia, suruh sabar juga. Suruh sabar juga. Nabi kata Allah akan anugerah dekat dia lebih kesabaran lagi. Begitu. Wa ma u'tiya ahadun 'ata khairan wa awsa' min as-sabri. Nabi kata tak adaklah anugerah yang lebih besar yang Allah bagi dekat manusia melainkan anugerah kesabaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kita kalau sekiranya Allah bagi dekat kita sifat sabar, itu anugerah paling besar Tuhan bagi kat kita. Bukan senang tuan-tuan, nak jadi orang sabar ni bukan senang. Sama ada sabar atas kesenangan ataupun sabar atas kesusahan. Nama kata sabar ni susah. Barang siapa boleh sabar, itu anugerah besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke orang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukaddimah itu memberi pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Kita minta ke Tuhan, Tuhan jadikan kita manusia sabar. Manusia sabar. Supaya kesabaran itu dapat jadikan diri kita orang yang jauh lebih baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Jilid 15 muka surat 244. Muka surat 244. Kita sambung. Dia kata masalah raja ataupun pemerintah yang baik dan juga raja ataupun pemerintah yang jahat. Tajuk malam ni dia nak beritahu kat kita macam mana cara nak kenal pemerintah yang ada baik ataupun jahat. Begitu. Ketahuilah, dia kata, sesungguhnya raja besar dan pemerintah negeri yang baik dan yang jahat itu boleh dikenal akan dia dengan khabar Nabi kita sebagai yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata kita boleh kenal kerajaan hadu ada, raja hadu ada, pemerintah hadu ada, baik ke jahat boleh kenal. Nabi SAW bagi tanda-tanda untuk kita kenal. Begitu. Hadis dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairin min syarrikum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri dia berkhutbah di atas beberapa orang yang sedang duduk. Ni Nabi. Ini banyak kali lah kita jumpa hadis macam ni. Nabi ni dia satu orang yang suka bercakap. Tapi Nabi tak bercakap benda tak berfaedah. Nabi satu orang yang suka bercakap. Dia duduk di masjid, duduk dia bangkit berdiri, dia bagi satu khutbah. Khutbah tu maksudnya bagi satu speech. Bukan masuk khutbah Jumaat, khutbah raya dah. Duk elok-elok ni Nabi bangkit berdiri bagi satu tazkirah. Itu khutbah Nabi. Ni hadis yang kita baca malam ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari tengah sahabat-sahabat duduk sama dengan Nabi di masjid, tiba-tiba Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu ceramah dekat sahabat-sahabat ni. Maka berkata ia di dalam khutbahnya itu, Nabi kata, maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan sebaik-baik orang di kalangan kamu daripada yang jahat-jahat daripada kamu. Nabi bangkit berdiri, Nabi kata ni, aku nak habaq kat hampa macam mana nak kenal orang baik, macam mana nak kenal orang jahat. Hampa mau tak mau dengar aku nak bagi tahu benda ni. Nabi tanya sahabat begitu. Maka sambung hadis tu, dia kata qala fasakatu. Qala zalika thalatha marrat. Faqala rajul, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka diam mereka itu daripada dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, kerana datang waham di dalam hati mereka itu dan takut mereka itu atas diri mereka itu jatuh. Siapakah yang jahat itu kelak zahir dalam orang yang banyak itu. Itu dia. Bila Nabi bangkit berdiri, Nabi kata, aku nak habaq dekat hampa macam mana nak kenal orang baik, macam mana nak kenal orang jahat. Hampa mau tak mau aku nak habaq benda ni. Bila Nabi tanya macam tu, fasakatu, pakat tunduk sengat. Siapa aku tak kata apa. Pasal apa yang sahabat semua bila Nabi tanya pakat tunduk sengat tak mau nak kata apa, pasal apa? Abu Hurairah kata pasal masing-masing takut. Takut kot saat lagi Nabi kata orang jahat ialah orang yang macam ni kedemuk kena baca hidung dia. Jadi lebih baik tak usah tanya. Bila Nabi kata Nabi nak habaq orang baik macam ni, orang jahat macam ni, pakat takut semua. Takut kot saat lagi Nabi habaq kena ke dia. Jadi masing-masing timbul waham.
Timbul rasa bimbang, rasa syok. Saat ni Nabi abang kena kat aku pula saat ni. Jadi pakat tunduk semua. Siapa pun tak berani kata apa ke Nabi SAW. Baik. Kata Abu Hurairah lagi, telah bertanya Rasulullah SAW 3 kali. Itu dia. Nabi tanya 3 kali. Siapa pun tak respon kepada Nabi. 3 kali Nabi kata. Nabi kata, maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan sebaik-baik orang di kalangan kamu daripada sejahat-jahat orang. Nabi ulang 3 kali. Mau tak mau ni aku nak cerita orang baik dengan orang jahat. Nak kenal orang baik macam ni. Nak kenal orang jahat macam ni. Apa mau tak mau? Sengak. Nabi ulang lagi sekali. Sengak. Nabi ulang lagi sekali. 3 kali Nabi ulang. Sahabat pakat sengak semua. Begitu. Bila didengar oleh mereka itu 3 kali Nabi SAW bertanya yang demikian itu, lalu disahut oleh seorang laki-laki. Bila Nabi ulang sampai 3 kali, ada seorang bercakap. Maka kata laki-laki itu, bahkan ya Rasulullah, khabarkanlah kiranya pada kami dengan sebaik-baik orang daripada yang sejahat-jahat daripada kami. Bila dah Nabi ulang 3 kali, semua pakat sengap. Ada satu orang ni dia berasa tak kena. Apa ni Nabi tanya sampai 3 kali semua buat sengap aja. Tak kena. Maka dia pun bercakap. Dia kata, ya Rasulullah, ceritalah. Dia kata, kami nak dengar siapa orang baik, siapa orang jahat. Ceritalah. Dia kata. Yakni, perbezakanlah kepada kami siapa yang jahat dan siapa yang baik. Kata kawan ni. Abang, apa kami nak dengar siapa baik, siapa jahat. Bila didengar oleh Nabi akan sahut mereka yang demikian itu, lalu bersabda Nabi SAW. Qala, khairukum man yurja, man tu bukan min. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Maka sabda Nabi SAW, sebaik-baik orang daripada sekalian kamu ialah orang yang diharapkan kebajikannya dan kebaikannya dan diamankan kejahatannya, yakni daripada segala raja dan segala orang yang memerintah. Itu dia. Nabi kata orang baik ialah orang yang jadi pemerintah. Dia jadi pemerintah dalam negeri. Dan apabila dia jadi pemerintah, dia jaga kebajikan rakyat dia. Bila dia jadi pemerintah, dia jaga rakyat dia, dia tidak berlaku zalim kepada rakyat dia. Ni orang baik. Kita ni orang biasa. Orang biasa kalau buat baik tak ada apa-apa. Biasalah. Nak tahu kita betul-betul baik ke tak bila kita jadi pemerintah. Baru tahu kita baik tak baik. Pemerintah ni makna dia apa? Makna dia boleh buat apa dia suka. Itu pemerintah. Bila dia ada duduk pada satu tempat yang dia boleh buat apa dia suka, tapi dia tak buat apa yang dia suka. Dia buat apa yang Allah suka. Dia baik. Kita ni kita tak boleh buat apa yang kita suka. Pasal kita punya kedudukan ni tak ada siapa. Kita ni nobody. Siapa pun tak heran kat kita. Tapi kalau kita duduk pada satu tempat, kita boleh buat apa kita suka. Tapi kita tak buat. Kita ikut apa yang Allah suka. Waktu tu kita orang baik. Dia lagu tu. Tuan-tuan, kita duduk di bawah lah. Kita nak komplain sedap. Kata apalah dia ni jahat lah, makan rasuah lah apa. Cuma kita duduk tempat dia. Takkah kita makan 10 kali lagi teruk pada dia? Kita duduk pada tempat tak boleh makan rasuah, maka kita duduk kecam orang makan rasuah. Cuba satu hari kita pergi duduk tempat tu. Kita boleh tak tahan tak makan rasuah? Kalau kita boleh tahan, kita betul-betul baik. Kita betul-betul baik. Tapi kalau kita duduk tentu kita 10 kali lebih teruk daripada kawan hak kita duduk kata, makna kata hang daripada dulu tak boleh nak sukat lagi hang baik tak baik. Pasal dulu hang tak dapat peluang ni, bila dapat baru tahu hang siapa. Nampak tu? Inilah yang Nabi SAW nak kata. Nabi kata orang yang baik ialah orang yang dia dapat jadi pemerintah. Bila dia jadi pemerintah, dia pastikan dia buat benda-benda yang baik, benda yang Allah suruh, dan dia tidak buat zalim kepada orang. Ni orang yang sebenar-benar baik. Nabi kata macam tu. Dan mendirikan orang yang berilmu dan memuliakannya. Ni dia. Yang katakan orang baik itu dia kata, Nabi SAW kata adalah orang yang apabila dia ada kuasa, bila dia duduk di tampuk kekuasaan, maka dia jadikan orang-orang yang berilmu, alim ulama sebagai kawan dia. Ini orang baik.
Masa dia ada kuasa, dia buat baik, dia jaga kebajikan rakyat dan sebagainya, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jadi alim ulama, semua jadi kawan dia, bukan jadi musuh dia. Ni orang baik, dia kata. Dan tiada ia berbuat zalim pada sesiapa. Ni orang baik. Masa dia ada kuasa, masa dia boleh buat naya orang, dia tak buat naya orang. Pasal apa? Pasal dia takut pada Tuhan. Ni orang baik, dia kata. Seperti mereng dia kepada sebelah orang yang dikasihnya. Mereng ni maksud berat sebelah. Dia berat sebelah kepada orang yang dikasih dia. Kroni dia jaga. Itu maksud dia. Dia jadi macam tu. Dan berdamping dengan dia apabila orang yang dikasih dan orang yang berdamping dengannya berbuat zalim. Dia kata kalau sekiranya dia memihak kepada kawan dia, walaupun kawan dia buat zalim, dia zalim. Kawan dia buat salah, dia tahu kawan dia buat salah, dia cover kawan dia. Pasal apa? Pasal kawan dia. Ini orang jahat, dia kata. Tak boleh macam tu, dia kata. Dan seperti tiada ia makan segala punya orang dengan bergagah dan tiada izin tuannya. Dan dia bila dia jadi orang yang ada kuasa, dia tak duduk ambil harta benda orang sesuka hati dia. Dia tak ambil harta benda orang sesuka hati dia, dia tak ambil secara paksa. Dia jaga benda-benda macam ni. Maka raja-raja dan pemerintah yang demikian itu adalah sebaik-baik orang di kalangan kamu. Dia kata ini pemerintah yang baik. Bila dia jadi pemerintah, bila dia ada kuasa, dia jaga kebajikan orang ramai, dia tidak buat zalim kepada orang ramai, orang yang betul-betul, orang yang salah-salah. Ini adalah pemerintah yang baik dan dia adalah manusia paling baik di atas muka bumi. Nabi kata macam tu. Dan bermula orang yang sejahat-jahat orang di kalangan kamu ialah orang yang tiada diharapkan baik dan kebajikannya. Dan tiada diamankan daripada kejahatannya. Iaitu seperti raja-raja dan pemerintah yang suka makan suap. Dia kata orang yang jahat, orang yang tak baik ialah orang yang apabila dia duduk pada satu kedudukan yang boleh makan rasuah, maka dia makan rasuah. Dia ni tak guna punya orang. Bila dia duduk di kedudukan yang boleh makan rasuah, dia makan rasuah. Ini tak guna punya orang, dia kata. Dan suka mereng kepada orang yang dikasihnya dan berdamping dengan dia. Dan dia ni bila duduk pada satu kedudukan, dia berat sebelah. Begitu. Apabila mereka itu berbuat zalim, dilepaskannya daripada balas zalimnya. Kalau kroni buat salah, dia cover kroni dia. Begitu. Dan dibiarkannya makan segala yang punya orang apabila mereka. Bahkan raja dan pemerintah yang jahat itu ialah yang ia sendiri suka zalim dan suka makan segala punya orang. Bukan setakat dia jaga kawan-kawan yang buat salah, dia sendiri pun adalah satu orang yang suka buat salah. Semua orang kena. Dari segi makan rasuah ni semua orang kena. Sana sini orang duk bercakap pasal dia makan rasuah. Ini adalah pemerintah ataupun penguasa yang tidak baik. Tidak baik, dia kata. Dia kata, maka yang demikian itu adalah orang yang sejahat-jahat daripada kalangan kamu semua. Ini kita boleh kenal orang jahat, dia kata. Orang yang apabila ada kuasa, dia guna kuasa dengan jalan yang tak betul. Ini orang jahat. Tapi orang yang apabila ada kuasa, dia guna kuasa pada jalan yang betul. Ini orang baik. Nabi SAW terang macam tu, kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata ini hadis sahih. Masalah, dia kata raja-raja yang terpilih dan raja-raja yang terkutuk. Ini pula nak kenal pemerintah yang terpilih dan pemerintah yang terkutuk, dia kata. Sesungguhnya raja-raja dan pemerintah negeri yang terpilih dan yang terutama daripada sekalian raja dan pemerintah negeri, iaitulah raja-raja yang adil dan menjalankan sebagai hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang baik ialah yang menjalankan perintah Allah. Yang ni baik. Kok mana pun mereka ni baik, dia kata. Cukup timbangannya di antara segala rakyat. Adil terhadap semua rakyat. Adil. Dan tidak zalim sekali-kali. Langsung tak ada ingat nak buat zalim kepada rakyat yang duduk bawah kekuasaan dia. Tiap-tiap perkara itu berjalan sebagai mustahak. Semua benda berjalan ikut landasan. Dia tak pernah cuba nak kona-kona, tak ada. Dia buat kerja straight ni. Begitu. Dan cukup takdirnya buat kerja betul. Dan tidak bercerai ia dengan orang-orang alim yang bijak dan pandai takdir itu. Orang alim adalah kawan dia. Dia ada ramai penasihat. Dari segi agama, dia ada satu kumpulan orang menasihat dia dari segi agama.
Dari segi pertanian, ada sekumpulan orang duk nasihat dia dari segi pertanian. Dalam bidang pendidikan, ada sekumpulan orang duk nasihat dia dalam bidang pendidikan. Dia satu orang yang dengar semua pendapat orang ni. Dan dia ambil kira pendapat orang dalam nak menentukan keputusan. Ini orang baik, dia kata. Dan menjalankan apa kemaslahatan rakyat, apa keperluan rakyat, itu keutamaan dalam senarai kerja dia. Bukan keutamaan dia. Rakyat punya keutamaan, itu menjadi keutamaan dia. Dia fikir pasal rakyat, dia boleh tak tidur malam. Pasal apa? Pasal ingat rakyat susah. Dia boleh tak tidur malam. Pasal apa? Pasal ingat ada rakyat yang anak nak masuk sekolah, duit tak ada. Dia boleh tak tidur malam kerana kenang ada orang susah bawah pemerintahan dia. Ini dia kata adalah pemerintah yang baik. Dia kata. Baik. Dia kata dan menjalankan apa kemaslahatan rakyat dan tahu menolak apa yang memberi mudarat akan mereka itu. Kalau sekiranya rakyat nak kena mudarat, nak kena susah, dia usaha habis-habisan nak selamatkan rakyat daripada kena susah. Dia usaha habis-habisan untuk selamatkan rakyat daripada kena susah. Kalau lari, karut. Kan? Sahabat kita di Filipina, di Mindanao tu, isytihar perang. Lepas itu bila jadi perang, dia lari main Malaysia. Ini bagus punya pemimpin. Dia isytihar perang. Bila jadi perang, dia tuang main menyorok di Malaysia. Mana boleh macam tu? Dia kena duduk depan. Sebab dia isytihar nak perang. Lari mana boleh, tak boleh lari. Lari itu jadi satu kesalahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan kerana itu maka sudahlah sekalian orang di bawah perintah itu semuanya kasih dan semuanya berdoa. Barang yang kiranya dikekalkan Allah mereka itu di bawah perintahnya. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala sudah pesan dekat dia suruh jaga apa benda yang patut dijaga, maka dia jaga elok-elok benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia jaga. Maka dengan kerana itu sudahlah sekalian orang yang di bawah perintah itu semua kasih kepada dia. Apabila dia jadi satu orang pemerintah yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pastikan orang yang duduk bawah tangan dia akan kasih dekat dia. Ini automatik tuan-tuan. Kita kalau kita baik, orang suka, tentu ya. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata pemerintah yang baik itu ialah pemerintah yang orang duduk bawah dia ni, rakyat ni semua duduk doa minta panjang umur kat dia. Itu menunjukkan dia satu orang yang baik. Dia kata. Dengan kerana itu maka sudahlah orang yang di bawah perintah semua kasih dan semua doa barang kiranya dikekalkan Allah mereka itu di bawah perintahnya. Semua tak mau dah semua sayang kat dia. Itu tanda dia pemerintah yang baik. Dan pula mereka itu cukup suka menyerah diri dan jiwa dan mau menjunjung apa titah raja yang demikian itu dengan suka hati dan dengan penuh ikhlas. Itu dia. Kira suruh buat apa pun rakyat nanti buat. Kerana rakyat kasih dekat dia, rakyat percaya kejujuran dia. Kalau kata potong gaji, potong, tak apa. Kalau dia suruh semua orang kena cucuk tanam belakang rumah, semua orang akan turut cakap dia. Tak gaduh paksa, tak gaduh apa. Semua orang akan turut. Pasal orang tahu kejujuran dia. Dia akan berlaku satu suasana yang macam tu. Dan ada pun raja-raja dan pemerintah negeri yang kutuk, yang jahat itu, iaitu raja-raja dan pemerintah yang suka buat zalim. Orang tak suka kepada kezaliman. Manusia, mana ada manusia suka orang buat zalim? Tak suka. Tentang kita tahu anak kita ni baik. Anak kita baik. Tiba-tiba cikgu sekolah dia sepak dia sampai pecah mulut balik main. Kita marah tak? Kita tahu kata dia baik. Tiba-tiba balik main bibir mulut pecah macam tu, kita pun kata apa cikgu ni tiga suku ke? Kita pun jadi nak marah. Pasal apa? Pasal kita yakin anak kita baik. Kita tak suka orang buat naya kepada orang baik. Itu fitrah manusia. Walaupun sebenarnya dia anak dia nakal. Kan? Tapi itu fitrah manusia. Manusia tak suka orang buat zalim. Begitu. Kalau sekiranya pemerintah ni perintah yang baik, maka rakyat sendiri akan kasih dekat dia. Pasal apa rakyat kasih dekat dia? Pasal dia tidak zalim pada rakyat dia. Begitu. Dan dia kata, dan yang suka sedap dirinya dan anak isterinya. Dan anak isterinya sahaja. Maka itulah raja-raja yang zalim. Dia kata, raja yang zalim ni dia duk kira duk kepui ambil kat dia dengan anak bini dia aja. Oh, tengok anak dia tak sampai berjuta-juta. Tengok. Oh, jadi sampai macam tu satu hari rakyat bangun lawan dia. Apa yang jadi di Indonesia hak ni ya? Kan? Apa hak jadi di Indonesia hak ni lah.
Semua anak dia, projek apa pun semua anak dia, semua anak dia. Rakyat ni sebulan boleh kena tipu, setahun boleh kena tipu, 10 tahun berasa tak apa sedap duk kena tipu. Satu hari rakyat bangun lawan dia. Akhirnya lah ni nak ikatkan pelekat pun tak mau nak lekat elok dah. Nampak? Tak sah buat zalim ke orang. Tak usah penting diri sendiri. Sebab bila kita buat zalim ke orang, satu hari orang lawan kita. Bila kita penting diri sendiri, satu hari orang reti tentang orang diperbodoh-bodohkan oleh kita. Maka Islam, dia bukan nak kata kat siapa-siapa. Islam nak suruh semua orang buat bagi elok. Siapa juga bila duduk pada tampuk kekuasaan, buat bagi elok. Tak usah buat zalim, tak usah buat nayah orang, tak usah penting diri sendiri. Anggap jawatan itu amanah yang Allah bagi kat kita. Buat bagi elok, kita buat bagi elok. Sendirinya orang suka kat kita. Ni Islam nak ajak supaya jadi macam ni. Maka tidak dia ambil hirau apa kemaslahatan rakyat. Dan apa yang baik bagi mereka itu. Dia tak peduli rakyat nak susah, rakyat nak hidup merana, rakyat tak ada makan, rakyat apa, itu hampa punya pasal. Aku tak peduli, yang penting aku kaya, anak pinak aku, keluarga aku jadi kaya, cukup. Ini adalah pemerintah yang sangat buruk perangai dia. Begitu. Maka suka main-main dan bersedak-sedak saja. Dia kira nak sonok aja. Dia kira nak sonok aja. Dia tak pernah fikir tentang kesusahan orang yang duduk bawah kuasa dia. Maka tiada pedulikan susah dan senang rakyat dia. Dan suka berbuat jahat dan suka berbuat maksiat. Dia jadi satu orang yang suka seronok dan suka kepada maksiat. Tak pernah fikir tentang kesusahan orang lain. Begitu. Dengan kerana itu, maka sudahlah benci rakyat akan dia. Dia kata, apabila dia duk buat perangai macam tu, orang benci ya. Bila duk buat perangai macam tu, orang ada biji mata, seorang 2 biji, orang duk tengok. Orang duk tengok tu bukan tengok lagu macam ikan kering duk tengok tu. Dia tengok kepala duk fikir. Dia tengok kepala duk fikir. Ini lagu mana? Dia duk fikir lagu tu nak jadi rasul. Ini yang agama nak bagi ingat, dia kata. Maka disumpah seranah oleh mereka itu dari jauh. Daripada jauh semua duk buat tangan macam tu. Pirah kata dulu miskin sengkek lah ni jadi. Dia duk main ayat tu. Bila keadaan sudah jadi macam tu, keadaan dia tak mau nak jadi elok lah. Allah, dulu aku kenal lah susah macam apa. Duit aku pun pernah hutang. Dia kata. Ni dalam, bila duk main macam tu, kita bukanlah pemerintah yang baik. Orang dah mula duk cerca kita, orang dah mula duk penjatuh kita, sumpah seranah kita daripada jauh. Maka ini benda yang tak baik. Dan didoakannya lekas mati dan lekas binasa. Yang ni lagi karun. Kan? Sampai duk buat baca Yasin, minta bagi jalan, buat karun. Kan? Pasal orang tak suka. Bila orang tak suka, dia boleh pergi sampai ke tangga tu. Janganlah bagi kita ni jadi orang yang orang tak suka. Begitu. Dan tak mau mereka itu turut perintah dengan senang dan bertertib. Suruh elok-elok tak buat. Paksa, ugut baru dia buat. Buat pun bukan buat dengan sepenuh hati. Buat kerana terpaksa. Hati tak suka. Hati tak berkenan. Tapi oleh kerana dipaksa, oleh kerana diugut, oleh kerana macam-macam, tak apalah, buat je lah. Buat dengan hati tak reda. Buat apa kita paksa orang macam tu? Kita mau orang suka dekat kita dengan sepenuh hati dia, dengan suka rela dia suka kita. Kita mau macam tu. Tapi kalau kita paksa dia suruh suka, kita tak ada guna. Kita tipu diri sendiri sebenarnya. Ini dia nak beritahu. Melainkan sentiasa bergagah dan berlawan dengan rakyat-rakyatnya itu. Paksa rakyat suruh tak setia kepada dia. Begitu. Maka jadilah raja yang demikian, maka itu pun menyumpah seranah rakyat dan benci akan mereka itu. Bila rakyat benci dekat dia, rakyat tu kata kat dia, dia pun kata balik kat rakyat, tak kesudah. Tak kesudah. Orang marah dia, dia marah balik ke orang, sampai bila pun tak sudah. Begitu keadaan. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ala ukhbirukum bi khiyari umaraikum wa shirarihim. Khiyaruhum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahum wa yad'una lakum. وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ." Maksudnya diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat Sayyidina Umar. Daripada Nabi SAW sabdanya, "Maukah kamu aku beri khabar pada sekalian kamu dengan sebaik-baik raja bagi kamu dan yang sejahat-jahat mereka itu?"
Nabi satu hari dia tanya, apa nak tahu tak pemerintah hak baik dengan pemerintah hak jahat ni hak macam mana? Nabi kata, bermula yang terpilih daripada mereka itu dan yang sebaik-baiknya, iaitulah sekalian raja yang kasih sekalian kamu akan mereka dan kasih mereka akan kamu. Dia kata pemerintah yang baik ialah pemerintah yang rakyat sayangkan dia, dia sayangkan rakyat. Yang ni baik, dia kata. Begitu. Dan mendoa sekalian kamu akan mereka dan mendoa mereka akan kamu. Rakyat dia minta doa. Minta, ya Allah, panjangkanlah umur pemimpin kami ni. Minta doa. Dan dia sendiri pun minta, dia kata, ya Allah, bagilah sejahtera semua rakyat aku. Ini menunjukkan dia pemerintah yang baik. Begitu. Dan yang sejahat-jahat daripada raja sekalian kamu ialah yang benci kamu akan mereka itu dan benci mereka akan kamu. Oh, ni jahat. Rakyat ni kira macam-macam kata kat dia dan dia pun meluat dah kat rakyat dia ni. Bila keadaan dah jadi macam tu, makna dia pemerintah yang tidak baik. Begitu. Dan mengutuk dan menyumpah seranah mereka itu akan kamu akan mereka itu dan sumpah seranah mereka itu akan kamu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Dia kata itu tanda nak kenal pemerintah baik, pemerintah tak baik. Masalah dia kata melawan dan membunuh imam yang am. Ni pula dia kata boleh tak boleh lawan kerajaan, boleh tak boleh sampai ke peringkat nak pergi bunuh pemerintah yang duk pegang kerajaan yang duk ada. Boleh tak boleh, dia kata. Sesungguhnya adalah imam-imam am, yakni khalifah ataupun sultan ataupun raja besar ataupun pemerintah negeri, itu ada yang adil dan ada yang zalim. Dia kata pemerintah ni biasalah, mana-mana negara dalam dunia pun ada pemerintah yang baik, ada pemerintah yang tak baik. Mana-mana tempat ada macam tu. Manusia kan, manusia ni ada baik ada tak baik, biasa dia kata. Maka imam yang adil serta beragama Islam, iaitulah imam-imam yang turut sebagaimana hukum syarak. Ini pemerintah yang betul-betul baik, betul-betul Islam adalah yang ikut hukum syarak 100%. Yang ni nombor satu paling baik, dia kata. Yang ni memerintah ia sebagaimana adalah hukum Allah dan Rasulnya. Dia perintah negeri ikut macam mana Quran dengan hadis mau. Macam tu cara dia perintah negeri. Begitu. Dan yang zalim itu ialah imam-imam am yang tiada berjalan sebagaimana di dalam hukum Allah dan Rasulnya. Dia kata hak tak bagus ni, dia kata dia memerintah tak ikut Quran hadis, tak ikut. Dia ikut dia punya suka. Sekiranya imam-imam am itu zalim, maka hendaklah diengkarkan apa mungkar yang didatangkannya. Dia kata kalaulah pemerintah ni pemerintah zalim, dia tak ikut Quran, tak ikut hadis, maka hendaklah diengkarkan. Maksudnya hendaklah dinasihat mereka itu. Sekali dia diterang. Yakni disebutkan dan dikhabarkan barang yang didatangkannya itu salah pada hukum syarak. Nasihat dia. Bila nampak dia tak betul, dia gelong. Mesti kena ada orang yang boleh menasihati dia. Dinasihat dia. Kena ada satu kumpulan orang yang boleh menasihat dia. Sebaik-baik orang yang boleh menasihat pemerintah ialah mufti lah. Mufti kena nasihat. Kena bagi tahu. Sama ada melalui telefon ke, buat appointment masuk pergi jumpa ke, ataupun tulis surat kirim pergi bagi sampai kat dia ke apa ke, kena tegur. Kena bagi tahu ni cara buat ni tak betul. Kata pasal apa? Pasal dalam agama kata macam ni. Kena nasihat dia. Pasal bukan semua orang Melayu Islam ni reti tentang agama. Seperti mana bukan semua orang Arab reti tentang Quran dan hadis. Walaupun dia ni mak dia Arab, pak dia Arab, beranak keluar main di hospital Arab, bercakap Arab. Tak semestinya dia reti Quran dengan hadis. Tak mesti. Maka siapa pun perlu dinasihati. Nak nasihat bagi kena cara. Kita jadi pak, anak kita nak nasihat kita. Kalau dia main-main dia kata, pak pun tak guna, dia isap rokok pak. Angkat apa kat gua? Walaupun isap rokok tu memang tak bagus. Tapi cara anak kita tegur kita tu, dia main kata kat kita lagu tu, dia kata pak pun tak guna, dia isap rokok pak. Air tu air nak buah. Kalau kita pak dengan anak pun kita tak mahu anak kita kata lagu tu punya kasang, orang nak jadi pemerintah, jadi kerajaan pun dia tak mahu orang pergi tegur dia kasang-kasang lagu tu. Bagi kena cara. Dah kena cara pun tak mau dengar juga ni. Orang nak marah dengan ni lah.
Tapi bagi kena cara. Islam, dia kira yang ni. Dia kira kalau tak betul, kena tegur. Kena ada orang yang boleh tegur. Maka orang-orang yang boleh tegur ni, kena pikul amanah ni dengan Tuhan. Dia tak boleh terima jawatan saja. Tapi dia mesti menerima jawatan dengan penuh amanah. Dia terima jawatan ni bukan kerana gaji. Tapi dia terima jawatan ni kerana ini saluran untuk dia menegur benda tak betul. Cantik Jadi cantik. Maka Islam bagi tahu kat kita macam tu. Yang ni disebutkan dan dikhabarkan barang yang didatangkan itu salah pada hukum syarak. Bagi tahu kat dia, ni buat ni salah. Islam tak bagi buat lagu ni. Patut kita orang Islam kena buat macam ni. Begitu. Maka siapa engkarkan apa mungkar yang didatangkan itu, maka sesungguhnya lepas diri dia daripada apa yang diwajibkan Allah atas batang leher dia. Itu dia. Dia jadi mufti. Bila pemerintah buat tak betul, dia tegur. Dia tegur tu dia lepas daripada tanggungjawab. Dia tak tegur, dia tanggung. Dia tegur, dia lepas daripada tanggungjawab. Terlepaslah batang tengkuk dia daripada nak pikul tanggungjawab di hari akhirat. Kerana dia sudah tegur. Begitu. Sama ada diturut oleh imam-imam, oleh pemerintah yang memperbuat mungkar itu ataupun tidak. Soal dia ikut tak ikut tu dia punya pasal. Soal kita kena tegur dia elok-elok. Kita tegur, dia tak ikut. Dia dengan Tuhan itu. Tapi kalau kita tak tegur, kita pun sama nak kena jawab depan Tuhan. Itu yang dia nak abang kat kita. Tetapi apabila dibiarkan dan didiamkan, nescaya berdosa atas yang mendiamkan serta tahu membantahnya itu. Kita tahu hak dia buat tak betul. Tapi nak tegur tak terbit. Nak tegur dia tak terbit. Nak tegur dia tak terbit. Esok di hari akhirat, terbit taik kita ni. Dia jadi lagu tu. Jangan tu buat pasal. Benda boleh tegur. Soal dia nak turut, dia tak turut, tu soal dia dengan Tuhan. Soalnya kewajipan kita menegur. Yang tu. Dan kita guna saluran paling cantik untuk dia an Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu sayakunu alaikum a'immatun ta'rifuna wa tunkirun. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tu tolong pebetik. Ditulis wa anhu. Namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ha tu buat ha alif. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bahawasanya lagi akan ada jadi atas sekalian kamu imam-imam am, yakni pemerintah yang mengetahui sekalian kamu akan perkara baik dan perkara yang berbetulan dengan hukum syarak diperbuatnya, dan tahu sekalian kamu akan perkara yang boleh sekalian kamu engkar dan larang dan jauh daripadanya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Maka engkarkan dan larang dengan kuasa tangan kamu ataupun dengan mulut kamu akan mungkar yang dibuat oleh pemerintah itu. Itu dia. Dia kata kat kita, kamu kenal pemerintah ni baik ke tak baik, kamu kenal. Nabi kata macam tu. Kamu boleh kenal. Dia ni baik ke tak baik, boleh kenal. Soalnya ialah Nabi kata kalau sekiranya dia pemerintah yang tak baik, maka hendaklah kamu tegur dia. Nabi kata, kita jangan ingat manusia ni betul semua. Bukan kata pemerintah, ustaz-ustaz pun kadang gelong juga. Kadang-kadang gelong juga. Jadi perlu kepada orang untuk menasihat dia. Perlu. Ustaz-ustaz pun kena mengaji juga. Kena mengaji. Dia mesti kena ada orang lain untuk dia rojong. Sama ada yang dia rojong tu guru dia, ataupun yang dia rojong tu kawan-kawan dia, ataupun dia kena ada juga orang yang dia boleh rojong. Dan dia kena bagi kuasa kepada orang untuk tegur dia kalau dia tak betul. Dia kena. Pasal apa? Ini check and balance. Check and balance. Kalau tidak, tak lagi dia duk rasa dia betul. Dia kena ada orang boleh tegur dia. Dia pesan dah. Dia percaya dekat satu orang kawan baik dia. Misalnya, dia pesan dekat kawan tu. Aku bagi amanah dekat hang. Kalau hang nampak aku gelong, hang tolong tegur aku. Dia kena ada macam tu. Jadi bila nampak ni sikit, kawan tu nanti call dia ni. Awak nampak. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau dia ni, dia dah sampai satu peringkat, dia rasa tak ada siapa dah boleh tegur dia. Dia saja boleh tegur orang. Habis. Itu bermula kerosakan pada diri dia. Apatah lagi orang yang tidak ada ilmu agama untuk nak kontrol hidup dia. Lebih-lebih lagi dia perlu dengar nasihat orang.
Begitu. Maka pemerintah ni dia kata mesti ada orang yang boleh tegur dia. Dan orang-orang ni tegur tengok kemampuan. Ada orang tegur pakai kuasa yang ada kat dia. Kalau dia wakil rakyat bawah, menteri atas kena tegur dia. Kalau dia menteri, Perdana Menteri kena tegur dia. Kalau dia Perdana Menteri, mufti-mufti kena tegur dia. Dia kena ada orang boleh duk kontrol dia. Begitu. Maka dia kata barang siapa yang melihat pemerintah buat tak betul ini, maka hendaklah dia tegur pemerintah ini. Maka dengan tegur itu terlepas daripada batang leher dia akan hukum syarak yang bergantung atasnya tentangannya itu. Dan jikalau mati ia dengan sebab engkarkan yang demikian itu, maka mati syahid dia. Kalau dengan kerana dia nak pergi tegur tu dia kena hukum, yang hukuman tu akhirnya membawa dia kepada mati, mati itu di sisi Allah syahid. Dia kata. Kerana dia nak buat benda baik. Begitu. Dan siapa yang tiada kuasa engkar dengan tangannya dan mulutnya kerana jahilnya ataupun lemahnya, dia tak boleh nak pergi tegur kemungkaran ni. Pasal apa? Pasal dia sendiri pun jahil juga, ataupun dia tak jahil, dia tahu benda tu salah tapi dia lemah. Dia rasa dia tak mampu lah nak pergi tegur. Dia takut misalnya. Kalau dia tegur, dia boleh kena tindakan sekian-sekian. Jadi dia lemah. Begitu. Tetapi jauh ia sebab benci dia. Tapi dia tak suka benda tu. Benda tu tak betul. Dia bawa diri dia jauh daripada benda mungkar ni. Begitu. Maka sejahtera ia daripada bala mungkar yang diperbuat oleh imam-imam am itu. Maka dia terlepas daripada dosa mungkar tu. Dia nak tegur tak berani. Tuan-tuan tahu, pencegah maksiat aduk kerja ni susah mereka ni. Orang main report kat mereka kata rumah alamat sekian-sekian selalu duk jadi benda mungkar. Satu orang laki-laki balik perempuan sedangkan mereka ni tak menikah. Pencegah maksiat pi ketuk pintu. Dia buka-buka pintu, dia keluar parang ladin. Lah, tanya kawan-kawan aduk kerja cegah maksiat. Dia buka-buka pintu tu, buka-buka dengan parang ladin. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Dia apa ada anak bini di rumah juga, ada kata. Yang kerana syekh ni punya pasal, dah cunggit. Kan? Adakah dia salah kerana lari tu? Dah, tak salah. Pasal apa dia tak salah? Sebab dia tahu kalau dia randuk pergi juga, dengan kelemahan yang ada pada dia, dia randuk pergi juga, boleh mengakibatkan macam-macam benda jadi kat dia. Maka dia lari. Lari itu tidak salah bagi dia. Kerana dia dah langkah pergi nak cegah benda-benda mungkar macam ni. Dia macam tu. Kita ada tengok kok jauh duk condemn dia, tak boleh lah. Duk kata apa je pergi lari. Pasal apa? Boleh. Kan? Kawan tu lari, kita pergi duk kata ke dia, pergi lari. Pasal apa? Dah hampir tu pergi. Memanglah kita nak komplain orang senang lah. Kawan tu kalau kena, kalau mati terus habis senang. Kalau sebelah belakang jahit 12 jarum. Kan? Jadi Islam dah bagi tahu dah. Soal mencegah mungkar ni dia bagi 3. Satu, cegah bil yad. Dia kata dengan tangan, dengan kuasa. Bagi orang yang mampu. Tak boleh, pindah pihak nombor 2. Nombor 2, bil lisan. Cegah dengan nasihat. Tak boleh juga bil qalb, dengan hati. Tak suka kepada benda tak betul ni. Tak boleh juga dia kata cegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita pergi suka pula dengan benda mungkar, kita tidak ada iman. Ini yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita semua. Dia kata, dan siapa tidak kuasa engkar dengan tangan dan tidak kuasa dengan mulut kerana jahil ataupun lemah, maka jauh ia dengan sebab bencinya, maka sejahtera ia daripada bala mungkar yang diperbuat oleh pemerintah itu. Dia terlepas daripada dosa yang dibuat oleh pemerintah itu. Tetapi siapa suka kepada mungkar itu, yakni tidak larang, tidak benci dan tidak jauh daripadanya, dia suka pula lagi kepada kemungkaran yang dia buat ni, maka tidaklah lepas daripada batang lehernya apa yang diwajibkan Allah ke atasnya untuk menentang itu, maka dia berdosa. Dia reba, dia berdosa. Begitu. Dan tiada jauh daripadanya, maka tiada lepas daripada batang lehernya apa yang diwajibkan Allah ke atasnya itu, ataupun diturutnya dan diperbuatnya sama-sama. Lebih teruk lagi, dia pergi join drama. Nak sambut tahun baru, panggil mai segala konsert menyanyi riuh rendah. Kan? Kita nak pergi cegah, tak boleh lah. Kita lemah. Takkan kita nak pergi duk punggah balai depa buat pentas abang puak-puak ni main menyanyi menari apa semua, kita pergi duk punggah. Kita punggah balai tu, kita masuk balai. Kan? Jadi kita tak boleh lah nak buat lagu tu. Tak boleh buat lagu tu macam mana kita boleh buat? Kita boleh nasihat.
Tu peringkat kedua. Nasihat anak kita, nasihat jiran sebelah menyebelah rumah kita. Tak usah duk pi lah tempat-tempat macam tu. Pi sekali lagi kalau apa-apa jadi, hang tanggung depan Tuhan esok. Kata tu usah duk pi. Anak kita, hang jangan langkah keluar daripada rumah malam ni. Takat tu kita boleh buat. Tak boleh juga yang tu pun sampai nak tegur pun takut zat ni lagu mana ke depa kata pengganas ke apa ke pula zat ni. Tak berani nak tegur tu pun. Pindah habis nombor 3, hati tak suka. Hati tak reda. Tengok petang tu pun kita dah tak suka dah. Kita tunjuk kata kita tak suka dengan benda-benda mungkar. Dia kata jangan zat ni pergi tengok orang buat petang naik pergi gencok sekali di atas. Yang ni kahut dia kata. Bukan setakat hang tak pergi tegah mungkar. Hang pergi naik ambil bahagian lagi atas tu. Yang ni tak mahu dia kata. Maka tidaklah boleh. Dia kata diperbuat sama-sama benda tu dengan ditunjukkan jalan harusnya dengan helak ataupun dengan betul terang. Tolong pihak abang pula kat depa sebenarnya benda ni tak berdosa kata. Kita pula pihak abang kata tak ada salah apa. Allah tahu sekali nak seronok kita kata. Islam pun tak marah. Tidur kata lagu tu. Maka orang dengar cakap kita. Orang dengar cakap kita, orang kata sungguh buat benda ni tak salah. Pasal apa? Ni pasal ustaz ni kata tak salah. Tanggung kita benda ni. Begitu. Baik, sambung hadis tu. Faqila ya Rasulullah afala nuqatiluhum qala la ma sallu. Maka apabila didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabda Nabi yang demikian itu, lalu bertanya mereka itu kepada Nabi dengan kata mereka itu, ya Rasulullah, maka adakah tidak kami boleh membunuh dan memerangi pemerintah yang memperbuat mungkar itu? Ni sahabat yang jenis agresif ni. Ni ada pada kata pengganas ni. Dia kira dia duk dengar kata pemerintah duk buat mungkar apa lagu ni kan. Dia dah tak boleh doa. Mata pun merah dia jadi nak marah dan tu punca. Terus tanya Nabi. Tanya satu soalan yang cukup sensitif. Dia tanya Nabi apa? Dia kata, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, pemerintah hak macam ni kita pergi bunuh bang lah. Boleh tak boleh pergi bunuh dia ni? Dia nak main merah je mata. Kan? Nabi pun tengok, dia ni nampak kasar. Maka jawab Nabi SAW, tidak boleh diperangi dan tidak boleh dibunuh. Nabi kata tak boleh. Tak boleh dia buat macam tu. Kata tak boleh. Tak berkenan kat dia, pergi nak bunuh dia. Tak boleh. Islam tak bagi kita buat sampai ke peringkat tu. Tak boleh, Nabi kata. Dan tak boleh diturunkan daripada menjadi imam. Tak boleh nak penjatuh dia secara kasar. Tak boleh juga, Nabi kata. Selama pemerintah itu sembahyang 5 waktu. Nabi kata selama mana dia satu orang yang semayang. Maknanya dia dari segi menerima Allah sebagai Tuhan, dia terima Allah. Maka jangan guna cara kekerasan untuk nak betulkan dia. Pergi nasihat dia elok-elok dulu. Nabi kata begitu. Yang ni selama ia di dalam Islam dan cukup berakal dan masih mengerjakan sembahyang 5 waktu, dia masih Islam. Dia satu orang yang masih waras. Waras maksud dia macam mana? Bila dengar kata orang nak bunuh orang Islam di sana sini, dia masih lagi ada dalam diri dia perasaan nak marah. Tengok orang Islam di Afghanistan kena bunuh, dia ada perasaan Islam tu. Berasa nak marah pasal orang Islam kena bunuh di Afghanistan. Ada lagi akal dalam diri dia. Dan dia satu orang yang dikenal pasti masih sembahyang lagi dan sebagainya. Maka membunuhnya adalah dilarang oleh agama. Begitu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata dan boleh lihat pecahan masalah ini di dalam syarah Muslim bagi Imam Nawawi pada bab wujub ta'atil umara. Dia kata kalau nak rujuk lebih panjang lagi, tengok dalam kitab syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi di bawah tajuk wajib mentaati pemimpin. Kemudian dia kata alhamdulillahi 'ala tamam, itu bahasa Arab. Alhamdulillahi 'ala tamam, juzuk yang ke-15, dia campur Melayu balik. Lagu kita ada cakap orang putih lah kan. Pun tak apa confident kan. Orang putih lah pun Melayu. Tak berapa orang Melayu lagi confident. Jadi orang putih balik. Tu Syekh ni pun dia campur Arab dengan Melayu. Dia kata alhamdulillahi 'ala tamam. Segala puji bagi Allah di atas sempurnanya. Dia kata juzuk yang ke-15 ni dan mengiringi juzuk yang ke-16. Awalnya ialah abwabur ru'yah. Juzuk 16 dia mula dengan start bab ar-ru'yah, mimpi Laila. Dia macam tu. Ar-ru'yah maksud dia mimpi. Musim dia lah ni. Baik.
Kita tuan-tuan, kita baca juzuk 15. Mula daripada 13 hari bulan 12 tahun 93. Ni juzuk ni, satu juzuk ni kita baca start 13 hari bulan 12 tahun 93. Iaitu hari Isnin minggu kedua. La jadi Isnin minggu pertama. Dulu kuliah kita di sini Isnin minggu kedua. La jadi Isnin minggu pertama. So bermakna kita baca kitab di masjid ni dah 8 tahun 1 bulan. Baru habis satu juzuk. 8 tahun 1 bulan. Begitu. Jadi insya-Allah kita sambung lepas ni. Saya nanti bincang dengan jawatan kuasa masjid. Adakah kita nak sambung tajuk yang berikut ni? Tajuk yang berikut ni dia panggil Abwabur Ru'ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu bab yang menceritakan tentang mimpi. Dia nak cerita kat kita mimpi ni apa? Dalam Islam yang kata mimpi ni apa? Dan adakah semua mimpi itu betul? Baik, wujud kata wujud yang dikatakan ta'bir mimpi. Tuan-tuan pernah dengar orang kata ta'bir mimpi? Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kan? Ketika dia dipenjarakan oleh raja kerana fitnah. Kerana satu fitnah dia dipenjarakan. Tiba-tiba raja sudah mimpi 7 ekor lembu kurus. Sudah makan 7 ekor lembu gemuk. Kan? Kemudian dengan 7 tangkai gandum apa semua ni. Raja bila mimpi itu, raja tanya kepada orang-orang ada ni. Raja kata, siapa di kalangan kamu yang boleh ta'bir mimpi aku? Aku mimpi 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Apa cerita ni? Apa yang terkandung di sebalik mimpi aku ni? Semua orang ada jawab tak tahu. Seorang daripada pembesar Raja Mesir pada masa itu kata dekat Raja Mesir, dia kata yang ni, dia kata tak ada apa-apa, mainan tidur ni. Tak payah duk fikir yang serius. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Quran cerita ni. Kemudian seorang lagi pula dia kata dekat raja, dia kata wahai tuanku, dia kata ada satu orang yang boleh mentakdir mimpi. Orang tu tak lain tak bukan ialah Yusuf yang sekarang ni tuanku penjarakan dia. Raja bila dengar macam tu, raja kata pergi panggil dia keluar. Mai aku nak dengar apa dia nak kata tentang mimpi pelik aku ni. Mimpi lembu kurus makan lembu gemuk. Bila Nabi Yusuf keluar, dia pun takdir mimpi itu. Seperti mana yang ditakdirkan oleh Nabi Yusuf, demikianlah jadinya. Dan ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah wahyu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab pada jilid yang ke-16, ini gazet dulu. Bab pada jilid yang ke-16 ni bab cerita pasal mimpi. Mimpi ini terbahagi kepada berapa? Dia kata mimpi yang macam mana yang boleh pakai, mimpi yang macam mana yang tak boleh pakai. Mimpi yang macam mana? Mimpi yang sebenarnya ditaja oleh syaitan. Kemudian dia akan bawa dekat kita contoh-contoh yang dikatakan mimpi yang boleh ditakdir. Semuanya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Contoh satu orang, dia kata mimpi mak dia dah mati lama dah. Tiba-tiba satu hari mimpi mak dia mai jumpa dia pakai serba putih. Itu mimpi dia. Baik, apa maksud di sebalik mimpi itu? Ada keterangan dalam agama rupanya. So dia bagi tahu, apabila mimpi jumpa mak ataupun pak, ini tentu dah mimpi baik, dia kata. Yang kedua, bila mak ataupun pak yang dah mati ni dalam mimpi mai pakai baju putih, putih itu tanda kebaikan dan kebahagiaan, dia kata. Dia ada garis panduan yang ditunjuk oleh Nabi SAW dalam soal mimpi. Tuan-tuan, ini adalah satu bab yang agak terpencil daripada pengajian agama. Kan kita selalu biasa sebut agama, kita nampak cerita tentang fardu ain. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah apa semua. Kemudian cerita pasal taharah, cara bersuci, ambil air sembahyang, mandi wajib. Kita nampak macam tu. Sebenarnya dalam agama ni tuan-tuan dia cukup luas. Dia cukup luas. Saya pernah cerita dulu macam mana orang putih. Orang putih dia jumpa satu ayat dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang jari manusia. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala kata bahkan kami berkuasa
untuk nak menjadikan cap jari manusia ni sama. Tuhan kata, Tuhan boleh kalau nak buat cap jari ni sama. Maksud ayat tu apa dia? Maksudnya cap jari tak sama. Tuhan kata kalau dia nak buat bagi jadi sama pun dia boleh. Maksud dia apa? Maksud ada Allah tak sama. Sungguh rupa-rupanya tidak ada dua manusia dalam dunia ni yang cap jari sama. Tak ada. Tuan-tuan bayangkan dalam kawasan yang sekecil ini. Kecil aja cap ibu jari kita ni kecil aja. Tapi dalam kawasan yang kecil macam ni Tuhan boleh buat bagi tak sama. Tuan-tuan fikir yang tu saja pun tak tahu nak abang lah. Dah rasa dah kebesaran Tuhan ni. Saya selalu buat contoh kunci motor. Kunci motor, Jepun duk buat motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, apa semua ni dia duk buat kunci kan. Ada tak ada kunci motor yang sama? Ada. Tu Jepun cerdik tu. Jepun cerdik tu, dia buat kunci motor ni, dia buat bagi belai sampai satu peringkat jadi sama balik. Tak boleh pi lah. Batang kunci yang panjang tu dia tak upaya nak buat lah. Hak ni buat gigi 5, hak ni buat gigi 6, hak ni buat gigi 10, hak ni buat tak ada gigi, hak ni buat gigi palsu. Macam-macam dia punya duk buat anak kunci tu. Dia sampai satu peringkat, motor keluaran yang ke-1 misalnya, motor yang ke-1 keluar, dia balik hak nombor 1 balik dah. Mata anak kunci tu, dia jadi sama balik dah. Jepun hak cerdik tu pun takat 1 juta yang habis dah, otak dia dah tumpuih dah takat tu, dia balik buat hak awal balik. Tuhan tuan-tuan, dia buat cap jari manusia ni tak sama. Dahsyat. Yang kata Tuhan kita ni cukup dahsyat. Dari segi ilmu dia cukup dahsyat. Tapi orang Melayu tak fikir benda ni duk baca tapi tak pernah fikir. Khatam juga sekali Quran Malam Buzar itu khatam juga tapi tak dapat. Orang putih dia tengok ayat tu, apa ayat dia? An-nusawiyya banana tu dia kata untuk menjadikan banan ni cap jari lah jari. Kami berkuasa untuk jadikan an-nusawiyya banana, menjadikan jari manusia ni sama. Tuhan kata. Orang putih bila dia baca maksud ayat tu dia faham reverse. Dia faham terbalik. Kalau Tuhan kata dia boleh kalau nak buat bagi sama, maknanya Tuhan nak kata cap jari manusia tak sama. Dia buat kajian. Dia pergi ambil cap jari manusia ni secara random, secara rawak. Pergi ambil kawan ni, ambil. Dia pergi negeri lain ambil, dia pergi luar negeri dia ambil. Dia balik di makmal, dia teropong tengok. Dia nak cari dua manusia yang sama cap jari. Kalau dapat, dia nak kata Quran tak betul. Tu tujuan awal dia pergi buat tu. Profesor Dr. Maurice Bucaille, orang Perancis. Dia profesor dalam biologi. Dia buat kajian ni. Tujuan kajian dia nak condemn Quran. Itu tujuan dia. Dia kutip-kutip balik main makmal ni sampai letih. Tak boleh nak dapat dua cap jari yang sama. Dia tak putus asa. Dia ambil masa bertahun ni nak buktikan kata ayat Quran tak betul ni. Bertahun dia ambil masa. Sampai satu peringkat dia dah tak boleh buat lah. So dia kata dia kena surrender lah. Dia kata nampak. Dia kata betul rupanya apa yang Quran kata. Dia duk study hal lain pula. Yang berkaitan dengan biologi lagi. Dia cari. So last sekali, apa yang Quran kata memang betul. Dibuktikan dari sudut sains. Profesor Dr. Maurice Bucaille masuk Islam. Sampai hari ni, dia jadi orang Islam yang cukup baik. Buat buku, buat videotape, buat artikel, buat apa. Satu dunia dalam internet. Tuan-tuan boleh cari bahan dia cukup banyak. Profesor Dr. Maurice Bucaille masuk Islam kerana bermula daripada sepotong ayat Quran. Kita orang Islam ni beranak mai dalam keluarga Islam, mak pak Islam dan sebagainya. Sampai hari ni duk tak suka ke Islam. Bang mana silap. Bukan salah mak mengandung. Bukan salah mak mengandung, bukan salah kita diberanakkan di Merbau Kudung. Tak salah. Salah ni salah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kata ilmu Islam. Belajar kan? Belajar. Kita nampak. Sampai bab mimpi pun Islam ada terang juga apa cerita tentang mimpi. Kalau soal mimpi pun ada penjelasan dalam agama. Takkanlah soal nak memerintah negeri tak ada dalam Quran. Tak munasabah.
Itulah Islam, agama kita. Jangan kita memusuhi Islam. Kerana mengambil sikap memusuhi Islam adalah satu kesilapan yang kita tak boleh nak menyesal sampai bila-bila. Tak boleh. Menyesal pun tak ada guna. Kerana itu kesilapan yang paling teruk yang pernah kita buat di dalam dunia. So, jangan memusuhi Islam. Islam agama kita kena sayang Islam dan kita kena sanggup apa pun jadi kerana nak jaga Islam yang Allah bagi dekat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Ada soalan ni. Dia kata, mengapa Nabi SAW suruh isteri-isteri yang kematian suami berkabung? Dan adakah mereka tidak boleh pergi untuk menunaikan sembahyang raya Aidilfitri? Minta jelaskan. Okey, yang pertama kita nak bagi tahu, berkabung adalah perintah agama. Ini bukan adat. Itu nombor satu. Nak beritahu. Sebab kita duduk dalam masyarakat yang kadang-kadang kita tak tahu hak mana satu ibadat, hak mana satu adat. Berkabung adalah satu ibadah. Disuruh oleh Nabi. Cuma berkabung yang kita buat pada hari ini tak mengikut macam yang Nabi suruh. Nabi tak suruh pakai belang di kepiak. Dia tak suruh bawa belang di tangan. Itu tak ada hadis lah. Kalau tuan-tuan nak tanya, oh ada ustaz berkabung ada. Oh adakah hadis yang kata suruh bawa belang kepiak? Tak ada lah. Yang tu kita punya reka lah. Tak salah. Tak salah. Tapi nak bawa belang 2, belang 3 pun tak salah. Tetapi itu tidak disuruh oleh agama berkabung macam tu. Maksud berkabung dalam agama ni ialah menyatakan rasa sedih kerana kehilangan satu orang yang dikasihi di dalam dunia ni. Lebih-lebih lagi isteri yang kematian suami. So dalam tempoh perkabungan itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh berkabung dia panggil iddah wafat, 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh itu orang perempuan Islam ini dilarang daripada menunjukkan keseronokan. Dilarang tunjuk keseronokan. Makna sebarang benda yang boleh ditakrifkan sebagai seronok tak boleh. Apa dia yang boleh ditakrifkan sebagai seronok? Dalam tempoh 4 bulan 10 hari ikut rombongan di padang besar misalnya. Itu seronok lah. Tak boleh lah. Baik, kalau dia satu orang perempuan yang kerja dalam tempoh berkabung 4 bulan 10 hari, boleh tak boleh dia pergi kerja? Boleh, itu tidak jadi salah. Dengan syarat dia memelihara adab dia sebagai wanita yang mukminah, yang salihah. Dia kena pelihara. Baju-baju dia tidak boleh menunjukkan baju yang apa? Yang menunjukkan seronok lah. Baju bunga raya, baju bunga apa ni nampak seronok. Dia kena elak lah. Dia kena pakai baju plain color, baju hitam, baju-baju yang tidak menunjukkan dia ni seronok. Itu ciri-ciri berkabung yang ditunjuk oleh agama. Dan sebarang majlis yang dianggap sebagai majlis ke arah keseronokan, maka adalah dilarang daripada dia pergi ambil bahagian. Baik, ada orang tanya, dia kata habis tu ustaz, kalau dia suami dia mati, dia dalam tempoh iddah wafat 4 bulan 10 hari, sedangkan dia nak kena pergi haji. Sepatutnya dia kena pergi dengan suami dia, tapi suami pergi mati. Jadi macam mana dia ni? Boleh tak boleh dia pergi turun untuk nak mengerjakan haji? Jawab dia boleh. Kerana haji itu rukun. Dengan syarat dia ada mahram untuk dia ikut sama. Maka dia boleh pergi haji. Kematian suami tidak menghalang dia daripada mengerjakan ibadat haji. Kerana itu bukan benda seronok. Itu benda ibadah. Dia nak kena nampak beza macam ni. Baik. Dia pula dalam tempoh berkabung. Boleh tak boleh dia pergi kedai beli barang untuk masak makan hari-hari? Jawab dia boleh. Kerana itu keperluan. Bukan seronok-seronok. Itu keperluan. Tapi pi atas kadar menyempurnakan hajat, dia kata. Dia ada dia punya guideline dia. Pi atas kadar menyempurnakan hajat. Maknanya pi nak beli apa? Nak beli beras, nak beli telur, nak beli garam, nak beli gula, nak beli tepung. Pi beli balik. Singgah kos banyak jalan, singgah apa semua, tanya abang ni kata anak tak balik ke raya, tak benar. Yang tu tak mah. Potong bang yang tu semua, kira pi atas kadar menyempurnakan hajat, habis balik. Maka ini yang dikatakan berkabung dalam agama sebagai nak tunjuk tanda kesedihan. Tanda kesedihan atas kehilangan suami. Begitu.
Baik, boleh tak boleh dia pergi untuk nak menunaikan sembahyang raya Aidilfitri? Sembahyang raya Aidilfitri ni sembahyang yang sunat saja. Dia boleh pergi dengan syarat tidak ada fitnah di sepanjang jalan sewaktu dia nak pergi tu. Tidak ada fitnah sepanjang jalan dia nak pergi, maka dia boleh pergi untuk nak tunai sembahyang sunat Aidilfitri. Tidak jadi salah. Wallahu a'lam. Bolehkah kita makan buah asam yang dijual di kedai dan di pasar raya? Contohnya asam ko dan lain-lainnya, kerana dia berasal daripada negeri Cina. Yang ni masalah, kalau sekiranya dia menimbulkan syubhat, lebih baik dijauhi. Yang tu aja. Kan, kalau tuan-tuan tanya boleh tak boleh, saya tak boleh jawab boleh, saya tak boleh jawab tak boleh, sebab saya tak tahu macam mana proses buat asam tu. Boleh tak boleh ni mesti berdasarkan fakta yang kuat. Hukum dia tak boleh keluar sembarangan. Asam ko boleh tak boleh makan. Sedangkan asam ko ni dibuat di negeri Cina. Negeri Cina pun ramai orang Islam ada di sana. Jadi kita tak tahu asam ko ni dibuat oleh orang Islam ke dibuat oleh orang yang bukan Islam. Jadi kita tak boleh keluar satu hukum yang tepat. Boleh tak boleh keluar macam tu. Tak boleh kata boleh, tak boleh kata tak boleh. Cumanya kita boleh bagi garis panduan. Kalau sekiranya pasti barang tu dibuat oleh orang bukan Islam dan dia adalah satu barang makanan yang diragui dari segi kehalalan dia, lebih baik dijauhi. Tapi kalau pasti benda tu benda yang halal, memang benda elok, maka tidak jadi salah untuk kita makan. Begitu. Dia garis panduan tentang benda-benda. Banyak tuan-tuan hari ni budak-budak duk mengaji ni lah pakai hantar SMS je nak tanya soalan. Moden sungguh lah ni kan. Hantar SMS je nak tanya soalan. Kita budak-budak anak murid ni hantar SMS. Apa hukum makan Pizza Hut? Duduk budak kan. Apa hukum makan Pizza Hut? Ada pihak kata haram kerana tauke Pizza Hut ini orang Amerika. Dia pergi kot tu pula kan. Minta ustaz tolong jelaskan kerana Pizza Hut sedap. Macam tu dia boleh tanya kita. Hanya ni kata kurang asam. Kurang asam ko. Iyalah soalan tu ada lah, dia punya kaitan kena-mengena tu ada kan. Tapi amboi, yang hak ujung tu Pizza Hut itu sedap kan. Jadi minta jawab, bagi jelas ni, pasal dia tak boleh tahan benda tu sedap. Tapi dia duk kata tak boleh makan pasal Pizza Hut Amerika punya, sedangkan Amerika ni duk pergi bunuh orang Islam rata di Melayu tu pula. Ada juga kan. Macam-macam tu. Ni masalah yang duk dalam masyarakat lah ni kan. Jadi kalau dihalusi, masalah lah bagi kita kan. Sebab apa? Sebab orang Islam tak kuat. Itu masalah dia. Masalah dia orang Islam tak kuat. Kalau orang Islam kuat dari segi ekonomi, orang Islam buat Pizza Hut, tak timbul lah masalah ni semua. Tapi orang Islam ni dia nak dengar hukum. Kata tak boleh, tapi dia tak mau usaha nak buat. Kalau marah kat Amerika, jangan marah Pizza Hut saja, marah semua barang yang dibuat oleh Amerika. Bukan Pizza Hut saja Amerika, semua barang yang Amerika buat kena pulau semua. Yang ni Pizza Hut tak boleh makan pasal Amerika punya. Rokok Marlboro hilang. Karut lah yang ni yang kata karut. Orang kata double standard. Ada benda tak boleh, ada benda boleh. Hak ni Amerika mana buat, hak ni Amerika mana buat. Amerika belakang. Ya hak ni tak apa, ya hak ni tak boleh lagu mana. Kan? Jadi bagi clear, kita punya pendirian kita bagi clear. Kan? Kita boleh faham benda yang kita nak beritahunya begitu. Tapi kesimpulan yang kita boleh buat ialah orang Islam lemah. Cukup lemah. Amerika dah habis dah. Afghanistan semua dah hancur lah. Hancur lah. Lah ni yang memerintah Afghanistan adalah kerajaan boneka Amerika. Amerika mau orang tu memerintah Afghanistan. Tuan-tuan baca surah Abang, ada satu keluar dalam satu artikel keluar dalam surah Abang utusan. Rupanya di sebalik cerita Afghanistan ni ada satu cerita lain rupanya. Afghanistan baru jumpa sumber minyak dan sumber gas. Dan kerajaan Taliban dulu dah sign MOU dengan satu syarikat petroleum Amerika. Kerajaan Taliban dulu dah sign satu Memorandum of Understanding bagi satu syarikat petrol Amerika
mencari gali minyak dan gas daripada bumi Afghanistan, buat pipe keluar dan jual minyak tu dengan bayaran 100 juta US dollar sebulan kepada kerajaan Taliban. Tiba-tiba kerajaan Taliban batalkan kontrak tu dan dia bagi hak untuk mencari gali minyak dan gas di Afghanistan kepada satu syarikat petroleum daripada Argentina. Amerika sangat marah tindakan kerajaan Taliban ni. Dia sangat marah. Dia rasa satu pasal dia nak minyak tu tiba-tiba batal. Yang kedua dia rasa macam dia diperbodoh-bodohkan. Serentak dengan tu pergi jadi cerita WTC ni. Maka tanpa membuang masa dia tuduh kata Usama bin Laden yang buat benda ni dan Usama duk ada di Afghanistan. Maka ini dijadikan lesen untuk dia serang Afghanistan. Ini artikel tu lah, artikel yang keluar tu. Dia jadikan itu alasan untuk dia serang Afghanistan. Maka dia pun serang. Bila dia serang Afghanistan, habislah. Budak-budak mati ni bukan sikit. Orang perempuan, orang tua mati ni bukan sikit. Semua pun orang Islam yang mati tu. Sehinggalah hari ni, dia dah boleh form kerajaan boneka dia di Afghanistan. Dengan meletakkan tu Hamid Karzai tu. Itu kerajaan boneka Amerika di Afghanistan. Baik, persoalan yang timbul lah ni, betul ke hari tu ni dia nak tangkap Usama bin Laden? Kalau betul, pasal pala senyap. Lah tak sembang dah. Pasal Usama bin Laden ni tak sembang dah. Tak sembang dah. Dulu, masa mula nak serang dulu, dia kata kok mana pun dia akan tangkap Usama bin Laden ni, hidup ataupun mati. Garang bunyi dulu ni. Tapi lah ni, bila dia dah dapat kontrol Afghanistan, tutuplah cerita Usama bin Laden ni. Tutuplah. Cakap pun cakap sambil-sambil gitu dah tak apa nak serius dah. Pasal apa? Pasal matlamat dia untuk kuasai Afghanistan dah dapat. Habis dah, selesai dah cerita dia. Bila dapat aja kuasai Afghanistan, tengok apa pula dia beritahu? Keluar dalam Asia Week. Dia kata telanjur dia dah sampai di Afghanistan, nak balik pun awal sangat lagi. Jadi nak serang Iraq pula. Kita tengok Amerika punya cakap. Telanjur, dia kata dia dah sampai di Afghanistan. Tentera pun dah ratus ribu dah ada situ. Semua kelengkapan tentera semua dah ada di situ. Telanjur dah ada sini. Dia kata nak balik pun masa awal lagi. Jadi apalah salahnya dia serang Iraq pula. So hari ni 100,000 tentera dia sudah ada di utara dan di selatan Iraq. Hanya tunggu lampu hijau daripada Rumah Putih Amerika. Kata serang, mereka akan serang. Dan serang Iraq bukan kerana keganasan, tapi kerana nak menjajah Iraq. Tuan-tuan, sejarah penjajahan dunia dah berakhir berapa lama dah. Amerika nak buat balik. Dia nak jajah Iraq. Baik, kita boleh buat apa tuan-tuan? Selain daripada sembahyang hajat, minta dekat Tuhan. Selain daripada kecam apa yang mereka buat, apa kita boleh buat? Tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal Islam adalah negara yang ketinggalan dalam banyak benda. Ekonomi kita lemah. Dari segi perpaduan kita lemah. Arab sama-sama Islam tak boleh bersatu. Dari segi ketenteraan kita lemah. Tak boleh. Walaupun orang Islam ada ramai. Walaupun tak seramai orang bukan Islam, tapi kita ramai tuan-tuan. Tapi ramai yang tak bersatu. Tak boleh buat apa. So akhirnya tengok apa jadi. Kita tengok satu demi satu negara-negara yang diduduki oleh saudara-saudara kita duk kena lanyok depan mata kita. Tak boleh buat apa. Dalam pada tu tak boleh. Dia singgung juga Malaysia kemarin dulu. Tuan-tuan baca. Kemarin dulu Singapura singgung Malaysia sikit. Dia kata kalaulah sekiranya kerajaan Malaysia tangkap hak dua orang tu, tentu tak jadi hak kes WTC. Dan kalau tak jadi kes WTC, tentu tak jadi perang. Dia kata ni semua Malaysia punya silap. Dia kata, nampak tuan-tuan? Nak singgung juga sikit. Ini kerja Amerika. Tuan-tuan, kita dah faham dah mereka ni musuh kita. Jangan fikir setakat tak mau makan Pizza Hut saja. Tapi dia kena fikir lebih pada tu. Kita nak ni anak-anak kita hak Islam ni, kita mau mereka ni semua pergi masuk bidang-bidang yang esok ni boleh membangunkan Islam. Ada satu sahabat telefon daripada Kuala Lumpur. Ustaz nak minta penjelasan. Bapa dia tenang.
Dan orang nak kena injek satu ubat masuk dalam badan bapa dia. Dan ubat ni ada mengandungi babi gelatin ke apa. Dalam ubat tu ada nak masuk dalam badan bapa dia. Telefon tanya boleh ke tak boleh. Tuan-tuan jawab boleh tak selesai masalah. Masalahnya kita tak ada doktor yang boleh pergi sampai ke peringkat tu boleh reka ubat yang tak ada kandungan benda ni. Islam kata likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Nabi kata macam tu. Masalahnya doktor pakar, saintis, ada ubat-ubat ni tak ada orang Islam. Bila tak ada orang Islam, yang ada orang bukan Islam, dia ambil bahan-bahan yang orang Islam tak boleh pakai. Dia ambil bahan tu buat ubat. Orang Islam terpaksa kena bubuh ubat tu dalam badan. Tuan-tuan tahu orang kencing manis duk masuk insulin tu. Insulin tu juga mengandungi gelatin babi. Buka internet baca banyak. Bahan-bahan ni dibahaskan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bidang perubatan. Tapi nak buat apa? Tak ada orang yang boleh cari alternatif kepada ubat insulin ni. Tak ada. Pasal apa? Pasal orang Islam tak duduk di tempat tu. Tempat yang boleh reka ubat. Nampak? Orang Islam ketinggalan dalam banyak benda. Kan? Jadi menyedari dan menginsafi keadaan ni. Kita kena tumpu benda ni. Kena tumpu benda ni. Biar kita jadi maju. Di samping Islam, kita pelihara kuat-kuat. Kita nak yang ni. Kita akan dihormati satu dunia. Orang hormat kita dari segi kekuatan kita atas dunia. Dan orang hormat kita dari segi kekuatan kita dalam soal berpegang pada agama. Cantik lah kita ni. Cakap senang tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Semua orang kena ke arah tu. Kalau kita ada komitmen ke arah tu, Tuhan tolong kita insyaAllah. Tuhan tolong kita insyaAllah. Tuhan kata in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong dalam banyak hal. Kita tolong bagi naik balik martabat Islam pada mata dunia. Allah tolong kita insya-Allah. Kadang-kadang kita heranlah ni, doa ni satu dunia. Orang alim bukan sikit ada dalam dunia ni. Doa tak nampak tu kesan tu, tak nampak. Seolah-olah doa kita lah ni tak mustajab dah dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan nak tolong, tapi Tuhan nak tengok ni orang Islam yang berdoa ni orang yang macam mana. Dia nak tengok. Doa ni, tak tahulah berapa banyak orang alim dalam dunia ni. Yang kita kenal, yang kita tak kenal. Berapa banyak orang alim, orang-orang yang bersih. Minta dekat Tuhan, belum sampai lagi masa Tuhan nak tolong orang Islam. Orang Islam jadi korban depan mata kita. Hari-hari jadi korban. Kan? Tapi kita yakin Allah ada, kita akan terus berdoa. Dan Tuhan kata, doa ni astajib lakum. Terus minta doa pada aku. Satu hari aku akan perkenankan doa kamu. Kita terus doa. Terus doa. Terus doa. Mudah-mudahan satu hari Tuhan akan makbulkan doa kita. Tuhan pelihara orang Islam satu dunia insyaAllah. Nah, wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. والعصر الإنسان إلا الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.